إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur Rembau, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan imam, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan untuk kita terus hidup dan dapat kita masih lagi diberi peluang untuk beribadah dan memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, lebih-lebih lagi memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tidak kita sia-siakan, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Pagi ini tuan-tuan kita bermula dengan ayat yang ke-39 yang tak sempat, yang sedikit kita huraikan dulu. Kita ulang balik ayat 39 ke 40. 40 tuan-tuan, ayat yang ke-40. Kita mula pada ayat 40 insya-Allah. Masih lagi dalam juzuk 19 surah An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-40 tuan-tuan dan puan-puan. Qala allazi indahu. Qala allazi indahu. Nun mati bertemu dengan dal. Nun mati bertemu dengan dal ikhfa hakiki, dan kita dah banyak kali sebutkan setiap nun yang mati yang tiada tanda mati di atasnya maka kita dengungkan. Indahu ilmun, ha, ada huruf ha besar tu, ha gulung tu, kemudian di hadapannya ada huruf waw, waw kecil. Ini pun dah banyak kita bincangkan. Ini adalah mad silah qasirah, sebab di hadapan waw yang kecil tu huruf ain. Kalau huruf hamzah berbaris itu mad silah tawilah. Yang ini mad silah qasirah, kita baca dengan dua harakat. Indahu ilmum minal kitab, baris dua di hadapan, di atas huruf mim itu, bertemu dengan mim tanwin, bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Kita baca dengan dengung qadar dua harakat. Tanda dua, baris dua di hadapan tu macam 99 kan, itu tanda dengung. Kalau terbalik 69 itu tanda tidak dengung. Ilmum minal kitabi ana atika bihi. Ana, tuan-tuan tengok perkataan ana tu. Kalau jumpa huruf alif yang ada tanda bulat, maka alif tu alif ziyadah. Maksudnya dia tidak ada fungsi dalam bacaan, tapi ia wajib ada dalam tulisan. Dia tak boleh buang. Kalau buang nanti lari makna dia. Jadi ana tu kita tak baca ana ati, tak panjang tu. Sebab alif yang ada tanda bulat di atasnya itu bukan huruf mad, tu huruf ziyadah. Kita kena baca pendek. Ana atika bihi. Ana atika. A tu mad badal. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Itu kalau ikut kaedah qiraat lah, ada banyak imam. Tapi kalau ikut Imam Hafs, kita hanya baca 2 harakat. Ana atika bihi sama dengan indahu, hu. Cuma indahu di hadapan ha tu huruf waw kecil, sebab ha tu bagi depan. Di sini ha tu bagi bawah, maka di hadapannya huruf ya. Mad silah qasirah juga, sebab di hadapan ya yang kecil ini huruf qaf, bukan huruf hamzah yang berbaris. Maka kita baca dengan 2 harakat, sebab mad silah qasirah. Bihi qabla qab, qalqalah surah qab, ba yang mati ada bunyi detakkan suara qab. Ay yartadda, ay nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah, ya waw min mim nun. Dengung 2 harakat. Ay yar, ni tak boleh baca yar, sebab ra mati sebelumnya huruf berbaris atas, maka ra itu mesti ditafkhimkan ataupun ditebalkan. Semua ra yang mati apabila sebelumnya huruf yang berbaris depan atau berbaris atas, maka ra yang mati itu mesti ditebalkan. Ay yar tadda ilaika tarfuk. Jadi ayat ni panjang tuan-tuan, kita ambil sedikitlah, masa pendek kan. Tarfuk, ra pun tebal juga. Tarfuk. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuk. Itu sedikit dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran.
Berkata seseorang yang berpengetahuan tentang kitab, saya akan bawakan kepadamu singgah sana sebelum kelopak matamu terkatup dalam sekelip mata. Kemudian manakala Sulaiman melihat singgah sananya, yakni singgah sana Balqis itu, tersergam di hadapannya, dia berkata, inilah dari kelebihan Tuhanku, kerana dia hendak menguji aku sama ada bersyukur ataupun kufur, dan siapa yang syukur hanya kebaikannya untuk dirinya, dan siapa yang kufur tidak berterima kasih, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi pemurah. Kita dah baca minggu lepas sikit ayat ini tuan-tuan, tapi kita tak sempat nak bahaskan. Kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni. Sebelum itu kita ambil dulu kefahaman umum ayat ni. Jadi kita masih lagi bincangkan pertembungan di antara Ifrit dengan seorang yang berilmu di hadapan Nabi Allah Sulaiman, ketika mana mereka berkata bahawa masing-masing mampu untuk bawa singgah sana Balqis ke hadapan Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Allah Sulaiman nak singgah sana, tempat duduk Balqis sudah ada dekat istana dia sebelum Balqis sampai. Ifrit kata dia boleh bawa, manusia ni kata dia boleh bawa. Jadi masing-masing nak tunjukkan kemampuan. Jadi sebelum ni kita dah tengok ayat sebelum tu, Ifrit kata dia boleh bawa. Nabi Sulaiman bangun, sebelum duduk dah ada singgasana. Padahal singgasana tu kita dah bincang sebelum ni 80 hasta panjang, kata Ibn Abbas. 80 hasta panjang, 40 hasta lebar dia singgasana tu. Nak bawa, tiba-tiba nak bawa macam tu. Ifrit kata aku boleh bawa. Kau bangun, sebelum kau duduk dah ada dah singgasana. Jadi Ifrit ni kalau ikut dalam tafsir Qutubi, dia sebut Ifrit ni maksudnya yang cerdik. Mana cerdik? Yang cerdik di kalangan jin. Ifrit ni, itu pandangan kebanyakan majoriti ulama menyebutkan Ifrit tu makna Ifrit maksudnya jin yang cerdik daripada kalangan jin. Adapun An-Nuhas menyebutkan bahawasanya Ifrit ini maksud dia untuk gelaran seorang yang bengis lagi kejam. Dia bengis lagi kejam. Dan banyaklah perbahasan dalam tafsir Qutubi ini disebut. Antaranya disebutkan Ifrit yang bertembung dengan orang yang berilmu ni, kata Wahab bin Munabbih, dia bernama Kaudan nama dia. Adapun As-Suhaili menyebutkan nama dia bukan Kaudan, nama dia Zakwan. Takut pula nama Zakwan ni kan, nanti orang panggil kita Ifrit pula. Zakwan nama dia, kata Suhaili. Syu'aib Al-Jubba'i pula sebut ada pandangan Ifrit yang bertembung ni dengan orang berilmu ni, nama dia Da'wan. Da'wan. Dan Ibnu Abbas sebut dia bukan Da'wan, tapi ni nama dia Al-Jinni, kata Ibnu Abbas. Dan banyak lagi dah pandangan-pandangan menyebutkan. Jadi Ifrit ni memang hebatlah. Bila Ifrit kata macam itu, bangunlah seorang manusia yang menyebutkan dia boleh bawa lagi cepat, sekelip yartad atarfu, sekelip mata. Maka kata Ustaz Ahmad Sonhaji di sini, mendengar kesanggupan Ifrit untuk membawakan singgasana itu yang pada anggapan Nabi Sulaiman AS masih kurang cepat, lambat lagi tu, bangun duduk lambat, nak cepat lagi. Lalu dia berkata, siapa dia ni? Iaitu orang yang diberikan Alkitab, yang mahir tentang kitab ini. Lalu dia berkata, saya mahukan dia dibawa kemari dengan lebih cepat lagi. Allah menceritakan menerusi ayat ini dengan firman-Nya, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang yang berpengetahuan tentang kitab,
yakni pada waktu itu ada seorang yang berpengetahuan. Waktu itu ada seorang yang mahir tentang kitab Allah. Quran tak turun masa tu, tapi masa tu dah ada Injil, Zabur, Taurat tu sebelum-sebelum juga. Ku macam mana? Atau kitab-kitab yang sebelum itu, Nabi Daud ni. Depan lagi tak. Kitab-kitab yang sebelum tu turun. Jadi seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang itu tampil ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam mengaku sanggup membawakan singgasana Ratu Balqis itu dengan lebih cepat lagi. Jadi dalam kitab tafsir adalah sebut macam-macam lah siapa yang bawa tu. Yang bawa singgasana sepantas kedipan mata itu siapa orang dia. Maka di sini dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji berdasarkan pandangan-pandangan yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir lah. Antaranya yang menyebutkan orang itu bernama Asif bin Barkhia. Ada baca Barkhia. Asif nama dia. Ada yang mengatakan dia itu adalah malaikat Jibril sebenarnya, bukan orang. Sebab ayat ini sebut qala allazi indahu, berkatalah yang ada kitab, yang memahami kitab. Yang ni mungkin menjadi orang, yang tu mungkin menjadi makhluk lain, mungkin malaikat. Ada juga yang menyebutkan yang bawa itu adalah Nabi Khidir. Ada yang menyebutkan dia adalah malaikat yang lain. Bukan Jibril. Ada ramai malaikat Allah, malaikat-malaikat hafazah ni ramai. Yang kelima mengatakan bahkan dia adalah Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri. Ada kata Asif, malaikat Jibril, Khidi, malaikat lain. Bahkan ada yang sebut dia orang tu Nabi Sulaiman sendiri. Jadi siapa? Dalam kitab-kitab tafsir banyak ulama lebih cenderung mengatakan bahawasanya orang yang bawa tu nama dia Asif bin Barkhia. Siapa dia Asif ni? Dia ni seorang menteri di zaman Nabi Sulaiman lah, menteri kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Setengah kaul kata dia ni menjadi juru tulis kepada Nabi Sulaiman dan seorang wali Allah yang dapat memperlihatkan perkara-perkara yang luar biasa dengan banyaknya yang dihasilkan dari kedua belah tangannya. Dia ni wali Allah. Dia juga seorang yang benar imannya, siddiqah, yang tahu akan Ismullahil A'zam. Dia tahu nama-nama Allah yang agung. Nama Allah banyak kan. Ulama menyebutkan nama Allah Ta'ala tu ada 1000 kan, ada 1000. Cuma tercatat dalam Al-Quran 99 saja. 99 saja. Sebahagiannya dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Nabi Syis, Nabi Ibrahim sebagainya. Catat dalam Quran ada 99. Bahkan ada pula ulama menyebutkan yang satu tu hanya diketahui oleh seorang murid yang rapat dengan guru ni yang mursyid. 1000 nama Allah Ta'ala ni. Jadi Asif ni dia tahu nama-nama Allah. Apabila dia baca Ismullah Al-A'zam ni, nama-nama Tuhan ni, maka terkabullah doanya. Adapun Ismullahil A'zam itu ialah Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan empunya kebesaran, atau Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang amat menjaga, atau Ya Ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilahan wahidan la ilaha illa anta. Disebut dalam tafsir ni tuan-tuan, Asif ni bila dia nak bawa apa tu singgasana ni, dia sebut nama Allah Ta'ala, dia doa. Antaranya ada yang menyebutkan dalam tafsir Qutubi ni, antaranya yang menyebutkan bahawasanya yang disebut tu nama Allah Ta'ala tu iaitu Ya Zal Jalali wal Ikram. Ada yang sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, dia sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, dia berdoa, dia menggunakan perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum tu dengan keyakinan dia pada Allah Ta'ala, kuatnya, mantapnya pegangan jiwa dia, maka singgasana tu datang. Ada yang sebut dia baca
ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Dengan perkataan ini maka singgasana tu ada depan Nabi Allah SAW. Kalau kita ngaji perubatan, ya hayyu ya qayyum ni lah. Kalau orang yang mengubat, ada orang mengubat cara ruqyah. Cara ruqyah ni dia baca lah. Ada yang dia mengubat cara jurus. Dia bagi jurus. Dekat benda lah tu, capek mengelintin ni. Guru-guru kita menyebutkan jurus-jurus itu orang gunakan adalah hanya zikir ya hayyu ya qayyum. Hanya ya hayyu ya qayyum ni. Orang yang mahir-mahir berubat ni, dia hanya gunakan ya hayyu ya qayyum. Kalau dia niat api, apilah yang sampai. Kalau dia niat tuku besi lah kono kat benda lah tu. Kalau dia niat ais, sujudlah kawan tu. Begitulah keadaannya. Hanya menggunakan ya hayyu ya qayyum. Dan tafsir ni dia sebut itu kekuatan zikir ya hayyu ya qayyum ni. Wahai yang hidup, wahai yang maha perkasa, yang berdiri dengan sendiri, yang gagah. Jadi orang-orang yang tahu, dia nampak ya hayyu ya qayyum ni besar sebenarnya. Tapi kita orang biasa ni baca tak jadi apa-apa pun. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Mungkin kerana satu kurangnya amalan zikir kita. Kemudian kita pun tak berapa banyak pun nak berzikir berwirid ni. Kalau digunakan ini betul-betul cukup kuat tuan-tuan. Ya hayyu ya qayyum ni cukup kuat. Zikir ni. Yakin dengan Allah dia jadi je. Jadi dia baca ayat ya hayyu ya qayyum ni, dia mohon dengan kekuasaan Allah, maka datang singgasana tu. Mengikut setengah mufassirin, Asif bin Barkhiyah itulah yang telah berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam sebagaimana yang diceritakan dalam ayat berikut. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawa singgasana itu depan kau sebelum kelopak matamu terkatup. Sekelip mata ya. Macam mana nak buat tuan-tuan? Sekelip mata ya. Makna hari ni orang boleh buat jet, boleh buat macam-macam yang laju. Sebenarnya teknologi ni dulu-dulu zaman Nabi-Nabi dulu, bukan laju macam mana pun jet ni, dia masih lagi tak dapat mengatasi kemahuan dan kehendak Allah yang hanya datang sekelip mata. Zup, sampai. Hari ni orang buat laju, jet, kapal terbang semua laju-laju kan. Tapi tak laju, tak selajunya kemahuan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan beri pada seseorang, kemampuan orang itu lebih laju lagi daripada kemampuan yang dicipta oleh orang lain. Semuanya bergantung dengan ibadah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang tak mustahil berlaku. Cuma roket kita ni mustahil sebab kita ni orang-orang yang tak berapa banyak nak ibadat. Ibadat sekadar buat yang wajib je lah. Itu kita. Mengikut kata Ibnu Abbas, bahawa Asif bin Barkhiyah ni berkata kepada Nabi Sulaiman ketika sedang sembahyang, bukalah kedua belah mata tuanku, jangan dikedipkan. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam membuka kedua belah matanya seraya memandang arah ke negeri Yaman, tempat duduknya Balqis kan. Lalu Asif pun berdoa. Doa ni disebut oleh Imam Qutubi ni, doa ni antaranya dibacakan ya hayyu ya qayyum, ataupun ya ilahana wa ilaha kullu syai'in ilahun wahidan la ilaha illa anta, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan nama-nama Allah Ta'ala. Tutup guru kan, orang yang berilmu ni, dia baca ayat ni, dia nampak lain. Kita nampak, oh ini ayat Allah Ta'ala ada nama-nama di Asmaul Husna, dia suruh doa dengan guna nama dia. Dia sekadar tu je. Tapi orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, yang betul-betul jenis yang berwirid, berzikir, keyakinan mereka tu menyebabkan mereka dapat apa yang mereka nak dengan izin Allah. Asal saya dokek lah kat Tuhan kan. Kalau jauh payahlah. Maka dia berdoa. Lalu Asif berdoa, kemudian Allah mengutus para malaikat memikul singgasana Ratu Balqis, dibawa ke dalam perut bumi.
hingga muncul di hadapan singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Bawa perut bumi. Dengan tafsir kata nampak malaikat bawa turun, padahal kan sebelum ni dah dikunci bilik tujuh lapis pintu tapi dikeluarkan oleh malaikat, dia masuk dalam perut bumi, dibawa oleh para malaikat. Nabi Sulaiman memandang. Selama nampak di kelebihan yang diberi oleh Allah. Sampai singgasana tu sekelip mata depan dia. Dan ada pula para mufassirin yang mengatakan besar kemungkinan Nabi Sulaiman AS sendiri yang berkata kepada Ifrit untuk menyatakan tentang nikmat Allah dan besarnya kurnia yang dilempahkan oleh Allah kepadanya. Ada pula yang mengatakan Nabi Sulaiman sendiri dengan kelebihan yang Tuhan beri, kau ambil kata dia, aku bawa cepet lagi kata dia. Dengan ujarnya, aku sendiri akan melakukan apa yang tidak dapat engkau lakukan. Aku akan lebih cepat dari engkau untuk membawa singgasana itu kemari. Dia akan kubawa kemari sebelum kelopak mataku terkatup. Ini satu pandangan yang lain. Ada 5-6 pandangan dalam tafsir Qurtubi ni, banyak sangat pandangan dia. Kan kita baca yang kuat-kuat ya. Adalah dikatakan bahawa Nabi Sulaiman AS ketika itu sujud kepada Allah dan berdoa dengan membaca Ismullahil A'zam. Tiba-tiba singgasana Ratu Balqis ghaib dari tempat disembunyikan, lalu masuk ke dalam bumi, kemudian muncul betul-betul di depan singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nampak macam pelik tu kan, tapi inilah yang Al-Quran ceritakan. Dia duduk dekat Gomeh. Anak sakit dekat Perak. Anak telefon, ya, rumah ni ada gangguan, nanya lah tu. Bila rasa tu semalam rasa tak apalah, lepas maghrib ayah datang dah. Lepas maghrib lepas maghrib anak tengok dah sampai dah kat situ. Nampak macam pelik. Gomeh nak pergi Kuala Kangsar seminit kau. Ada tak orang macam tu? Masih ada lagi tuan-tuan orang macam tu. Masih ada lagi orang macam itu. Yang kadang-kadang kita tak berapa nak cam. Dia ada, kita tak cam. Zaman kita ni ada tak? Ada lagi tuan-tuan. Kau nak cari orang macam ni kan. Kadang naik bisikal dia, nampak macam orang tak betul dia. Rupa-rupa lain. Ada ilmu yang Tuhan sembunyikan di sebalik kesederhanaan. Nampak besok ya. Orang datang masjid duduk ujung-ujung tiang. Cara orang tak betul ya kan. Orang macam ni kadang-kadang ada saya jumpa seorang, orang bercakap dengan dia, dia cakap tu betul, orang khabar dia gila. Yang gila orang tu sebenarnya tak faham, tak dapat masuk perbincangan. Gila cik ni tu dia. Yang cik tu betul, dia yang gila sebenarnya. Sebab ilmu dia kurang, dia tak nampak kelebihan orang. Kan? Jadi orang-orang ni ada lagi 2-3 orang ni kat sini ni. Kan? Kat Negeri 9 pun ada 2-3 orang ni, orang macam ni. Tapi kita kena carilah. Kalau kita rajin mencari, jumpalah orang ni. Kan? Tapi orang-orang macam ni je lagi larau, tak nak duduk okey gitu. Mengganggu dia kata dia. Jadi ini berlaku bila Tuhan nak, bila Allah Ta'ala nak, pada orang yang dikasihinya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kemudian manakala Sulaiman melihat singgasananya itu tersergam di hadapannya, dia berkata, inilah daripada kelebihan Tuhanku, kerana dia hendak menguji aku sama ada bersyukur maupun kufur. Yakni kemudian apabila Nabi Sulaiman alaihi salam melihat singgasana Ratu Balqis itu tersergam di hadapannya dalam keadaan cukup lengkap, tak ada sesuatu pun yang kurang atau berubah keadaannya dari yang asal, maka dia pun berkata, inilah sebahagian daripada kelebihan Tuhanku yang dikurniakan kepadaku, kerana Tuhanku hendak menguji aku sama ada bersyukur bahawa apa yang aku peroleh ini semata-mata kurnia dari Allah, bukan daripada kepandaianku atau kekuasaanku, ataupun kufur tidak mahu berterima kasih
bahkan merupakan Allah dengan menganggap kurnia itu didapati konon dari kepandaian dan kekuasaan diriku sendiri. Jadi orang yang bujah kata yang bawa Nabi Sulaiman sebab berdasarkan perkataan qala haza min fadli rabbi, ini adalah daripada kelebihan Tuhanku yang menguji aku nak tengok aku ni bersyukur atau tidak. Manusia hari ni tuan-tuan, dia diberi macam-macam kepandaian. Kita kena faham hari ni orang banyak manusia dia hidup dengan sifat keakuan. Syarikat aku ni berjaya sebab aku buat perancangan dengan baik. Aku bincang dengan orang bawah aku. Betul pula aku lulus PEXA sebab aku yang baca, aku buat nota. Pendidikan aku ni berhasil kerana aku ada jaringan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang bagus, sebab tu aku berjaya. Macam-macam lagi lah. Bila berjaya akulah yang bagus. Bila gagal ni semua kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat ni kata. Yang buruk semua kena beri kat Tuhan. Yang bagus-bagus tu semua kerana usaha-usaha dia. Jadi ayat ni nak mengajar kita, manusia ni tak diberi apa-apa oleh Allah. Dia hanya diberi ikhtiar. Tuhan jadi yang kita beri kita akal, kemudian dia beri kita kemampuan. Kita bertindak atas kemampuan itu, dan kemampuan itu tidak menjadi sebab untuk berhasilnya sesuatu yang kita buat, kerana akhirnya hakikatnya semua itu berlaku kerana kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuhan yang buat kamu dan Tuhan yang buat perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu macam mana maksud Kita mencuri, bukan aku mencuri ni ustaz. Tuhan yang buat perbuatan aku ni, aku mencuri ni Allah Ta'ala yang suruh mencuri ni. Jangan cakap macam tu pula. Bukan begitu. Maksud dia Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk bertindak, bagi ikhtiar. Kita yang ikhtiar. Wa hadainahun najdain. Aku bagi kamu dua jalan. Jalan susah, jalan ke syurga, jalan ke neraka. Kebaikan, keburukan. Maka kamu bertindak. Kalau aku izinkan, berhasil. Kalau aku tak izinkan, tak berhasil. Semuanya itu siapa yang izinkan? Allah Ta'ala. Tuhan yang buat kita, Tuhan yang buat pastikan semua yang kita nak buat berlaku. Jangan ada pula nanti orang yang merasakan bahawasanya kejayaan-kejayaan tu adalah kerana tindakan dan usaha dia. Yang itu salah. Kan? Masuk juga. Sebab itu ada guru yang sampai guru sebut, mula-mula kita dengar, kita kata orang tu gila. Tapi bila kita fikir-fikir balik, memang kita yang gila sebenarnya, tak berapa nak faham. Kalau tuan dengar sekali, marah tuan. Kita tengah gubik-gubik orang, datang orang tua seorang. Jangan bergantung ke ayat Quran, ustaz. Kita geram tengok orang, tak pakai ayat Quran, pakai apa? Mentera mana? Takkan nak baca hai mambang tanah, mambang api, mambang angin. Nak baca macam tu. Marah kita. Jangan bergantung dengan ayat, kata dia kan. Quran kita pokok orang tak betul. Rupa-rupa bila duduk balik-balik, fikir balik, betul cakap dia. Kita yang tak betul kerana ilmu kita tak berapa nak kuat sekuat pandangan orang tu. Kita pandang menggunakan akal. Terima jangan bergantung ke ayat Quran. Kita toih memandang orang tu, apalah orang ni, kata dia. Akal kita. Tapi orang tu guna basirah dia. Dia cakap menggunakan hati kecil dia. Betul lah. Akan bergantung ke ayat. Ayat tu ayat Allah Ta'ala aja. Kita nak bergantung ke ayat dekat Allah Ta'ala. Ayat tu sebahagian ikhtiar kita. Saat dalam tawar air, bismillah baca Fatihah. Kau nak percaya Fatihah ni boleh menyembuhkan air? Bukan Fatihah tu menyembuhkan air, tak ada apa-apa. Sebab itu kalam Allah. Yang menyembuh siapa? Allah Ta'ala hanya baca. Bukan Fatihah tu. Bila baca Fatihah ni, ikhtiar kita. Tapi ramai orang tertipu. Ni kau baca ni betul ni aku baca ni jadi ni. Daripada pegang ayat tu. Tak betul tu. Tu sebab kadang-kadang tak jadi. Tak kena ya. Sebab pergantungan sepatutnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila tengok balik, oh betul cakap guru ni betul. Kan yang itu ikhtiar kita. Jadi pergantungan kalau kuat dengan Tuhan tu, apa-apa pun jadi dia kan. Tapi itu kena ambil masuk, kena banyaklah wirid zikir kita, ngadap Allah Ta'ala, sungguh-sungguhlah kita beribadah. Maka sehingga kelebihan-kelebihan tu Tuhan beri kepada orang yang dikehendaki. Bukan ikut kehendak kita, ikut kehendak dia. Jadi
Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan, semuanya adalah kerana izin daripada Allah. Nabi Sulaiman sebut, ni yang dapat buat macam ni sama ada dia yang buat atau orang yang berilmu tadi buat, semuanya kerana kehendak Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala, bukan kekuasaan dia. Ni kesyukuran Nabi Sulaiman. Sebenarnya nikmat yang merupakan anggota-anggota tubuh badan, kerohanian maupun akal fikiran, semuanya itu adalah kurniaan dari Allah kepada manusia untuk menjadi ujian. Siapa yang tersesat sebab mengingkarinya, nescaya dia akan jatuh ke lembah yang hina, dan siapa yang bersyukur dia akan meningkat ke darjat yang mulia. Jadi tubuh badan kita ni, hati kita, jiwa kita, tangan apa semua ni, ini semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tuan-tuan. Ada orang dengan badan dia, dengan hati ini dia selamat. Ada orang kena neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang syukur hanya kebaikannya untuk dirinya, dan siapa yang kufur tiada berterima kasih, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Pemurah. Orang yang mahu bersyukur, dia sendiri akan memperolehi faedahnya itu, akan merasakan nikmat-nikmat Allah dengan berkekalan. Orang bersyukur, dia orang yang bersyukur, bukan orang nama syukur. Orang nama syukur tak bersyukur pun ini tak pakai. Orang yang bersyukur tu macam mana tuan-tuan? Bukan sekadar sebut Alhamdulillah, Subhanallah. Dia bersyukur dengan mulut dan dengan jiwa dia. Kesyukuran ni tuan-tuan, dia nampak bila dia dihayati. Pergi makan Alhamdulillah, tak rasa apa-apa pun kan tu, konyang. Dia jadi, akhirnya dia jadi adat. Dah makan senawai Alhamdulillah, tak rasa apa-apa pun. Yang sebut tu apa? Mulut. Hati tak rasa apa-apa. Memang tak rasa apa. Dia kan Alhamdulillah tadi. So tak rasa benda tu. Sebab kita adalah hati kita. Kita bukan mulut kita. Kita bukan tangan kita. Kita bukan kaki kita. Kita adalah hati kita, roh ni. Hati ni. Sebab itu bila kita buat ibadat, kita hanya gunakan anggota. Ibadat tu akan mewariskan jemu dan lotih. Dia tak rasa kemanisan. Sebab apa? Yang buat tu bukan kita. Tangan kita, rakyat biasa buat. Yang rasa manis itu apabila kita buat sesuatu, hati kita yang buat. Sebab itu apa pun yang kita buat, dia perlu kepada penghayatan. Bila kita buat ibadah guna anggota luar, hati tak sama masuk, kita akan jadi jomu. Sebab sebenarnya yang rasa itulah hati, bukan tangan. Maya naik turun, duduk lama-lama. Letih maya tak ada apa-apa pun. Lama-lama berhenti. Tapi kalau buat guna hati, hati itulah yang merasa. Mayang, poso, apa pun buat, semua dengan hati. Hati ni yakin, ni Allah Ta'ala punya kerja ni, Alhamdulillah. Sebut senawak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam hati sebut Alhamdulillah, Ya Allah. Konyang hari ni ada rezeki, orang lain tak ada rezeki, Ya Allah. Janganlah kau jadikan aku macam orang lain tu tak ada rezeki. Hati rasa, dia akan seronok dalam kehidupannya. Dia buat apa pun rasa sedap. Rasa halawah itu, manis itu. Sebab apa? Yang buat adalah dia. Hati dia. Hati tu yang nak makan. Selama ni kita buat semua untuk anggota-anggota luar. Hati tak dapat apa-apa. Akhirnya semua yang kita buat jadi malal, jadi jomu. Baca Quran tak nak, istighfar baru 10 kali dah berhenti, selawat tak sampai 1000 kali, baru 1 kali dah malih. Semua malih. Sebab buat pakai mulut, pakai tangan, pakai kaki, pakai koting. Hati tak rasa apa-apa. Yang luar ni buat latih. Yang nak diberi makan ni bukan yang luar-luar ni. Ini rakyat biasa. Ni dalam niat jaga. Bila dalam ni jaga, dia yang buat, dia yang rasa, akhirnya semua kita buat seronok. Nak berjalan seronok, nak baca Quran seronok, nak istighfar seronok, nak selawat seronok. Semua seronok. Sebab yang buat tu betul-betul diri kita, jiwa kita, hati kita. Itulah yang disebut oleh guru-guru kita, rahsia kepada halawah, kemanisan ibadat tu. Jadi benda apa pun tuan-tuan mesti dihayati. Doa. Cuba doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu menyan cicak, menang kipeng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa-apa. Tak ada hubungan dengan Tuhan pun. Allah Ta'ala menengok. Budak ni minta kau tak minta ni. Nak kau tak nak ni. Betul kau dia nak ni. Macam tak nak je. Cuba doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Kita rasa dengan hati kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Kita hati tersebut, ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa kedua bapa aku. Hati kita sama. Mulut dan hati sama Allah Ta'ala pandang. Sungguhlah dia minta. Baru ada kesan. Setiap kali kita doa, kita confident ya. Ni lapis-lapis doa, dapat tak dapat pun tak ada rasa apa-apa pun. Tak risau pun, tak dapat, tak dapat dah. Memang susahlah tu. Hanya doa, sungguh-sungguh. Lepas sembahyang. Duduk. Sallallahu alaihi wa sallam. Dia ada beza. Satu, baca astagfirullah tu sebab setiap hari membaca tu. Lepas sembahyang, sallallahu alaihi memang baca tu lah. Akhirnya ibadah yang tak dihayati oleh hati ni, dia akan jadi adat kebiasaan. Jadi adat. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum atubu ilaih. Yang itu yang kita baca. Tapi cuba dihayati. Duduk astagfirullahalazim allazi la ilaha illa. Doa, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Banyak dah aku buat dosa ni. Umur aku dah nak 53 tahun, ya Allah. Ibadah rasa sikit ni, kalau kau tak ampunkan ni, parah aku ni, Allah. Malu aku nak jumpa kau ni. Masa istighfar tu. Jadi akhirnya istighfar tu sedap. Kita hari sedap. Kalau tidak nanti nak bangun, nak capek je. Ini sebut ni, barulah kita nampak nanti rasa seronoknya ibadat dan kita boleh boleh merasai kemanisan itu, lantas kita akan jadi orang yang betul-betul bersyukur. Bila kita syukur, nikmat tu akan berkekalan. An-ni'amu kas-saydi faqayyidhu bisyukri. Nikmat itu macam binatang buruan, maka ikatlah dia dengan tali syukur. Binatang nak ikat pakai tali. Nikmat Tuhan ni kau nak ikat juga. Ikat apa? Dengan syukur pada Allah. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dan dengan syukur mengekalkan nikmat Allah Ta'ala. Tetapi orang yang kufur atau tidak mahu berterima kasih, sesungguhnya Allah adalah terkaya dari mengharapkan persembahan dan kebaktian hamba-hambanya. Bahkan dia tidak berhajat sama sekali kepada yang demikian. Malahan Allah adalah pemurah, sangat luas kurnianya kepada mereka meskipun mereka tidak menyembahnya. Sama ada kita kufur atau beriman dengan Allah, tak memberi kesan pun pada Allah Ta'ala. Dia telah terkaya sebelum-sebelumnya. Dia memang dah kaya, sedia ada kaya. Kesan dari ayat 40 ini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam telah bersyukur kepada Allah yang tidak terhingga kerana keinginannya telah terkabul, iaitu dengan kuasa Allah singgasana Balqis dapat ditawarnya dalam tempoh yang sangat cepat, dalam sekelip mata. Walaupun ada bangsa jin yang dikatakan kuat kuasanya untuk membawakan singgasana itu sebelum ia selesai dan bangun dari menunaikan urusan di majlisnya, tetapi dia mahu lebih cepat lagi dari itu. Akhirnya benar-benar telah berlaku, iaitu dalam sekelip mata sudah dapat dibawa oleh orang yang berpengetahuan tentang kitab akan singgasana Balqis itu, tersergam berhadapan dengan singgasana. Jadi pastilah kat sini manusia ni lebih hebat daripada jin. Dari hebat daripada jin, tuan-tuan. Dia sebenar bila kita ni sembahyang, bila kita ni solat, kita ni baca Quran, kita ni selawat, tak berani dia, tuan-tuan. Kita nampak dia lagi. Bahkan kita boleh kejar dia macam kita kejar anak ayam tu, lari dia. Hari ni kita tak berapa kuat, dia pun tak berani juga ni orang ni kan. Kan dalam guru-guru kita menyebutkan beberapa orang di kalangan orang-orang alim jin ni, dia akan beru dengan orang alim di kalangan manusia. Kan. Jadi kita lagi hebat lagi manusia ni. Dia pun tahu tu. Kan, tak berani dia. Lepas tu orang yang nampak ni, dia nampak jogging mata, lari. Kan? Tak ada berani dah. Cuma kita penangkut tentu pasal berani dah dia. Kejadian ini memanglah pelik dan ajaib, tetapi bagi kita adalah wajib mempercayai apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang menceritakan tentang mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang mana peristiwa ini adalah salah satu daripada mukjizatnya. Memanglah peristiwa tersebut tidak menepati dengan sunnatullah atau berlawanan dengan peraturan Allah mengikut adat yang lazim berlaku kepada manusia biasa. Nak beritahu, tuan-tuan,
Ni zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni pun orang juga. Macam kita, dia makan juga macam kita makan. Cuma dia tak makan nasi lah, makan benda yang lain. Kita makan nasi. Tapi berlaku perkara-perkara yang di luar amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar akal fikiran kita. Bila berlaku tu? Zaman Nabi Sulaiman. Zaman siapa ni? Zaman hidup manusia. Macam kita juga. Macam kita juga. Nak beritahu apa? Ilmu Allah Ta'ala tu mengatasi ilmu kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tak diberikan ilmu melainkan sedikit. Sebab tu saya selalu sebut dengan sahabat-sahabat bersubuh-burak ni, jangan bila kita tengok orang apa sikit kita khabar, ni mesti pakai jin ni. Ni mesti jin ni. Ni mesti jin ni. Asalkan polik sikit jin ni. Asalkan polik sikit jin ni. Kita yang tak berapa nak mengaji ni, janganlah cepet nak nuduh orang. Banyak kadang sahabat-sahabat kita, ni pakai jin ni, kalau dah polik pun jin ni. Ni kalau Asif ni bawa ni, jin apa pakai ni? Padahal dia sedang bertembung dengan jin. Jin mana yang berani tolong dia? Ifrit ni yang paling kuat di kalangan jin. Bila Ifrit dia bertembung dengan orang, jin-jin lain tu pandang, ya tak berani nak ngacau. Dia bertembung dengan Asif ni, siapa yang nak tolong Asif ni? Tapi sehingga sana tu sampai, siapa yang bawa? Jin mana yang bawa? Tak ada. Itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi ada ilmu dia. Ilmu. Jadi Allah Ta'ala kalau berkehendak boleh saja kadang-kadang berlaku di luar kemampuan akal manusia. Di luar tuan. Kan? Ada seorang saya jumpa dekat Seramban ni. Tak semayang tu, tak pernah saya tengok dia semayang tu. Tapi masa dia meninggal, orang angkat tu tak rasa apa-apa. Ada ke tidak orang? Ada ke tidak? Orang ni tinggi, besar lah besar. Besar pada imam kita lagi. Imam kita ni besar kat ni, tinggi daripada imam tu. Siapa yang tinggi kat sini? Tinggi. Besar, gini angkor besar ni, angkat tak rasa apa-apa. Gengan ni pergi. Dulu saya masa umur belasan tahun ni selalu sebut, burak-burak dengan atuk ni, kita panggil dia atuk lah. Atuk, asal azan tak semayang, jom semayang pergi masjid dekat tu lah. Pergi dah dulu 2-3 kali kan, balik nampak dia duduk kat kursi ketua tu kan, duduk seorang dia. Terkaban tak mayang orang tua ni kan, kita lalu depan rumah burak ni tak mayang tu. Mayang dah. Mayang apa daripada tadi kat sini. Dia duduk kursi malih tu. Duduk. Saya selalu dengar-dengar dia. Sekali tu aku mayang lah tu. Pergi surau masjid tu, jom sama-sama. Macam tak patut nampak. Engkau semayang kat masjid ni, pahala sikit. Aku sayang kat Mekah tadi. Nanti saya apa mayang kat Mekah. Dia mati dah. Dia mati. Angkat gengan tuan-tuan, tak rasa apa-apa. Tapi yang paling orang rumah yang sebut sebelum dia mati tu, air gayo. 1 Syawal ke 2 Syawal, air gayo. Masa tu Jumaat. Sebelum dia meninggal tu, dia tengok orang rumah duduk kat kursi malih tu lah, macam tu. Baju gayo tak gayo kau tu lah t-shirt buruk tu kan. Gayo kau tak gayo tu lah t-shirt. Dia betul kat rumah-rumah kita. Ada waktu kau pasan, tanya nak pergi mana tu. Nak pergi ke Baru tu lah. Orang kampung-kampung Baru kan bawah lah, duduk atas duduk Baru ni lah. Nak pergi rumah ni, kau jangan pergi jauh-jauh. Hari ni aku nak bersapir ni, petang ni, lepas suhu. Kan tak jumpa pula kau. Dia rumah ni bersapir mana, siapa nak bawa? Budak ni tak balik, nak bawa kau berjalan. Cakap kat lelaki ingat duk fikir nak bawa kereta, nak pergi jalan, bawa jalan. Dia pun sebut, kau jangan pergi jauh-jauh. Aku nak musafir lepas suhu ni, kata dia. Budak tak balik, musafir mana? Tunggulah budak-budak balik gayo ni tu kan. Rumah pun pergi, duduk berburak-burak makan, lepas zuhur balik. Zuhur balik tengok suami duduk. Menang ke atas kursi. Sesekali turunlah tiap rumah kan. Tak turun-turun. Pergi tengok tak nyaut orang tua ni, tak nyaut. Pergi apa lah menang kereta, pergi pandang apa, pergi tengok bang pandang apa. Tengok dah tak buka dip mata. Rupa baru lagi meninggal. Sebab kalau dah lama dia koreh lah, tak payah nak luih kan. Panggil orang boleh luih kan lagi. Tuan-tuan. Ada orang-orang macam ni kita polik-polik kan. Bila dah meninggal barulah kita tahu. Orang macam ni, lain betul. Kadang-kadang ni ada seorang kat Rembau ni. Duduk kat Rembau ni kan. Ada duduk Rembau.
Dia kata dia pergi Mekah tu. Kita golak-golakan dia, ada cik pergi Mekah malam-malam buta pergi Mekah dah tu. Tak cerewet tu. Ni ambil ni aku mau ajwa ni. Kau ada pagi sampai petang sampai malam ada dengan saya tu. Bila saya keluar tu. Ni aku mau ajwa tu. Ni minyak wangi tu. Yo tu. Boleh lah kita bila lah ada ni saya buat ambil tadi. Tadi tak ada rasa tepi ni dah ada. Itu semua Allah Taala punya kerja. Mana kalau orang boleh buat singgasana sekelip mata, akan ada orang macam tu kalau dengan izin Tuhan dia boleh buat kat macam tu. Tapi orang-orang macam tu lah, orang yang Tuhan nak lah. Kita pun tak pasti, bila lah ada benda ni, tadi tak ada rasa tu. Makan. Kan ke rumah jual kan. Dia kat situ ya. Yang itu yang kan semuanya bergantung pada Tuhan Allah Ta'ala. Bila dia nak sesuatu, maka akan berlaku. Kun fayakun je. Jadi ada orang-orang yang dia hampir dengan Tuhan, dia rapat dengan Tuhan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba aku ni berdoa pada aku, fa inni qarib, aku betul-betul dekat sebenarnya. Kita tak berasa Tuhan dekat sebab kita berdoa pakai mulut, tak pakai hati pun tak rasa Tuhan tu. Cuba rasa ni, Allah ada Tuhan kat kita ni. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku memperkenankan doa hamba-hambaku bila dia berdoa. Jadi hamba yang betul-betul hamba ni minta, bila minta macam-macam kan. Dia jadi ya tuan-tuan. Dia jadi ya. Cuma kita kena perhebatkanlah ibadah kita, hubungan kita dengan Allah. Bila kita dah rapat dengan Tuhan, dah rasa sungguh-sungguhlah kita ni betul-betul hamba, apa saja yang kita mahu dengan izin Tuhan, dia akan berlaku tuan-tuan. Kita nak apa pun akan dapat. Kita dengan orang rapat serapat-rapat alah payah benar. Kita dengan bini kita masa kita sayang dia dululah. Bini kita ni dia nak apa? Nak belum kahwin. Kita rasa kita nak bawa naik kita Myvi tadi kan. Kita pakai kancil buruk. Besok kita akan cari Myvi. Dapat dia Myvi juga. Kita rasa nak beli tu lah, kita belikan juga. Apa yang rumah kita nak kita bagi. Masa mula-mula kita kenal tu sayang kat dia. Bila dah sayang semua sayang tu sebenarnya kuat. Akhirnya mudah nak bagi orang. Kita sayang kat rumah kita, dia nak kita usahakan. Hamil dia. Rasa bang nak makan apalah. Apa ni nak bolo musang berjanggut. Kita cari musang berjanggut walaupun tak ada musang tu. Cari juga. Betul sayang tu. Bila sayang musuh, polik pun cari. Ada juga tu. Ada juga tu. Itu piramid buat cerita tu kan. Tunjuk banyak mesej kat situ. Macam itulah bila Allah Ta'ala dah sayang pada seseorang hamba-Nya. Apakah yang menghalang Allah Ta'ala untuk mengurniakan sesuatu pada orang itu walaupun nampak pelik pada manusia-manusia yang lain? Tak ada yang pelik dah bila Tuhan nak. Jadi itulah yang perlu kita raih, kasih sayang dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tuan-tuan, perbaiki ilmu kita, perbaiki ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat redha Tuhan itu. Bila orang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala bertanya, cukup tak apa yang aku bagi ni? Ahli syurga menjawab, ya Allah, ni dah lebih pada cukup dah ya Allah. Apa yang kau bagi ni lebih pada cukup dah ni. Kata Allah Ta'ala, aku nak bagi satu lagi, ini lebih lagi besar lagi. Allah Ta'ala pun memberikan redanya kepada ahli syurga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka itulah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh ahli syurga, iaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi tuan-tuan, saya ingat sekadar tu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung ayat 41. Satu ayat kita boleh 41 esok kita sambung baik. Minggu depan kok panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi, kita bahaskan ayat ini. Akhirnya aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kok ada, biasa tak ada. Allah.
Tak ada tuan-tuan, kita berhenti kat sini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq awlanana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.